Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazwani binti Zainal bersama dua ahli kumpulan saya iaitu Nur Sarah Marcella binti Zaini dan Nur Fadira binti Bilin akan membentangkan tentang tajuk hak isteri dalam isu pasangan tidak menunaikan tanggungjawab nafkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazwani binti Zainal akan membentangkan bahagian definisi. Menurut Islam, seorang isteri berhak mendapatkan keperluan hidup dan nafkah yang mencukupi daripada si suami. Pemberian nafkah kepada isteri adalah tanggungjawab suami seperti yang telah ditetapkan oleh Islam. Suami perlu menyediakan nafkah zahir dan batin secukupnya mengikut kemampuan suami. Definisi: nafkah diambil daripada perkataan al-nafkah yang berarti mengeluarkan. Nafkah juga bermaksud belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapa kepada anak dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan wajib bagi mereka. Nafkah bermaksud segala perbelanjaan sehari hidup adalah hak isteri dan anak-anak dari segi makan, pakaian dan tempat tinggal serta beberapa keperluan asas yang lain walaupun isteri itu seorang wanita bergejaya atau kaya. Perkara ini disebabkan perkahwinan adalah salah satu sebab nafkah diwajibkan kerana dengan akad nikah, isteri menjadi terikat dengan suami, membesarkan anak dan menguruskan rumah tangga dan sebagainya. Maka segala keperluan isteri telah menjadi tanggungjawab suaminya. Jelaslah bahawa seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya untuk memenuhi keperluan hidupnya selagi ikatan perkahwinan suami isteri masih berjalan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Dr. Amirwan dan rakan-rakan. Saya Nur Fadira binti Bilin akan menjelaskan jenis-jenis hak nafkah dan tuntutan nafkah yang wajib diberikan kepada isteri. Jenis-jenis nafkah. Hak nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu nafkah zahir dan nafkah batin. Dari segi nafkah zahir boleh definisikan sebagai suatu keperluan asasi manusia seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Dua, nafkah batin. Nafkah batin dapat ditarifkan sebagai suatu cara muamalah yang baik antara suami isteri. Begitu juga kebersamaan hubungan kelamin yang baik antara suami dan isteri. Pengertian nafkah batin bukanlah setakat perlakuan seksual semata-mata. Seks hanya salah satu cabang bagi maksud nafkah batin. Selain seks, berkongsi masalah, mendengar luahan isteri, berbual dengan mesra serta mendidik ajaran agama terhadap isteri juga termasuk dalam nafkah batin. Seterusnya, tuntutan nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri. Firman Allah SWT dalam surah Al-Nisa ayat 34. Maksudnya, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan memberi nafkah sebahagian dari harta mereka. Nafkah zahir sudah menjadi ketetapan agama bahawa suami wajib membelanjakan isteri makan, minum, pakaian dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang bermaksud, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruh. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Selain daripada Al-Quran, dalam hadis turut menegaskan tanggungjawab ini. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, saya datang kepada Rasulullah SAW lalu saya bertanya, bagaimana pandanganmu ya Rasulullah tentang isteri-isteri kami? Sabdanya, berilah mereka makan dari makanan yang kamu makan, berilah mereka pakaian dari pakaian yang kamu pakai, janganlah kamu pukul mereka dan jangan pula kamu buruk-burukkan mereka. Ayat-ayat dan hadis di atas menjelaskan bahawa setiap suami bertanggungjawab memberi makan, pakaian kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya. Suami tidak boleh memberi makanan dan pakaian kepada isterinya lebih buruk daripada apa yang dimakan dan dipakai oleh suaminya. Begitu juga kadar makan dan pakai yang menjadi hak isteri diberikan mengikut kadar yang mampu diberikan oleh suami. Di dalam hal ini, isteri tidak boleh meminta sesuatu di luar kemampuan suaminya. Sekiranya suami mampu memberikannya lebih tetapi tidak diberikan, maka dalam situasi ini isteri dibenarkan mengambil harta suaminya seperti sabda Rasulullah SAW yang bermaksud. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Hindun datang kepada Rasulullah lalu berkata, wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang kikir dan tidak mahu memberikan kepadaku belanja yang cukup untukku dan anak-anakku, sehingga terpaksa aku mengambil dari hartanya tanpa pengetahuannya. Lalu baginda bersabda, ambillah sekadar cukup untuk dirimu dan anakmu. Hadis ini menegaskan bahawa Islam membenarkan bagi isteri mengambil harta suaminya sekadar untuk keperluan dirinya dan anak-anak jika suami mempunyai harta yang cukup tetapi tidak memberikan haknya mengikut kemampuannya. Jika suami yang bakil dicela oleh agama dan dibenarkan bagi isterinya mengambil tambahan dari harta suaminya tanpa pengetahuannya, maka lebih berdosalah lagi suami yang tidak memberi nafkah isterinya. Sudah tentu perbuatan telah melanggar hak isteri yang telah ditetapkan oleh syariah Islam. Isteri juga boleh memberi peringatan terhadap suami yang mengabaikan tanggungjawab memberi nafkah sama ada mahu memberi belanja atau menceraikannya.
Nafkah batin. Para suami hendaklah mempergauli atau melayani isteri mereka dengan baik. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 223 yang bermaksud, isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercucuk tanam, maka datangilah tanah tempat bercucuk tanam bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahawa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Berdasarkan kepada hadis Abdullah ibnu Amr, Nabi SAW telah bersabda, yang bermaksud, sesungguhnya untuk Tuhan kamu terdapatnya hak, dan untuk badan kamu terdapatnya hak, dan untuk keluarga kamu terdapatnya hak, dan untuk isteri kamu terdapatnya hak, dan berikanlah setiap yang hak itu haknya. Riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan kepada dalil-dalil berikut, jelas menunjukkan bahawa pihak suami wajib menunaikan nafkah zahir maupun batin kepada tanggungjawabnya semampu mungkin, berdosa besar kepada sesiapa yang tidak menunaikan hak-hak yang telah diamanahkan kepada mereka, seperti si suami yang tidak menunaikan nafkah batin terhadap isterinya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan cara penyelesaian atau tindakan yang boleh dilakukan oleh isteri apabila berlaku isu nafkah antara suami. Yang pertama, isteri boleh menyiasati suami. Jika masalah boleh diselesaikan melalui cara ini, maka cubalah untuk berbincang dahulu tentang hak dan tanggungjawab masing-masing. Demi menjamin kerukunan dan kebahagiaan sebuah rumah tangga, isteri dibolehkan menegur dan menyatakan pendapatnya. Hak isteri bersuara menyatakan haknya juga dibenarkan di dalam Islam, lebih-lebih lagi jikalau haknya tidak ditunaikan oleh suami. Sekiranya isteri bersuara untuk mendapatkan haknya yang telah diingkari oleh suami, tidaklah wajar bagi suami untuk menyatakan bahawa isterinya telah mendarahkainya, sedangkan si isteri sedang memperjuangkan haknya yang telah diabaikan oleh suami. Akan tetapi, dalam keadaan ini, isteri haruslah menyampaikannya dengan cara yang bijak dan berhikmah. Yang kedua, iaitu bantuan pihak ketiga. Jika masalah boleh diselesaikan dengan bantuan orang ketiga, iaitu orang tengah, maka dibolehkan untuk meminta orang tengah atau dinamakan hakam sebagai cara menyelesaikan tunggal nafkah. Adapun firman Allah yang menjelaskan tentang ini dalam surah An-Nisa ayat 35 yang bermaksud, jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga lelaki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Perkara ini menjelaskan bahawa boleh menghantar seorang hakam dari keluarga perempuan dan keluarga lelaki, iaitu orang yang soleh dan berakal, supaya bekerja untuk memperbaiki keadaan suami isteri itu agar dari yang keruh menjadi yang jernih. Selain itu, yang ketiga, isteri boleh meminta bantuan khidmat nasihat perundangan syariah. Isteri boleh mengemukakan masalah atau aduan ini kepada mahkamah syariah supaya masalah nafkah ini dapat diuruskan dengan lebih baik. Sebagai contoh, bantuan sokongan keluarga BSK adalah salah satu bahagian yang ditubuhkan di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia yang bertujuan untuk menguatkuasakan perintah nafkah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah. Dalam hal ini, pegawai BSK akan menjalankan tindakan lanjut seperti mengadakan sesi ruling cara melibatkan kedua-dua belah pihak untuk mendapatkan penyelesaian. Jika tiada penyelesaian dicapai, maka kes penguasa saat ini ada dan pelaksanaan perintah akan difailkan di Mahkamah Syariah. Yang keempat, jika masalah berlarutan, isteri dibolehkan untuk membuat tuntutan fasakh. Fasakh ini merupakan salah satu kaedah pembubaran perkahwinan, ianya yang mana diharuskan oleh syarak apabila berlaku kemudaratan pada salah seorang pasangan suami isteri terhadap pasangan berkenaan. Hal ini bertujuan mengelakkan kemudaratan daripada menimpa pasangan berkenaan dan anak-anak mereka. Dalam hal ini, di antara perkara-perkara berkaitan hak nafkah isteri yang mengharuskan fasakh ialah apabila suami yang pertama, tidak mengadakan peruntukan nafkah isteri selama tempoh 3 bulan. Yang kedua, tidak menunaikan tanpa sebab yang munasabah nafkah batin selama 1 tahun. Pada asasnya, hukum fasakh adalah dibolehkan dan hukumnya mengikut syarat serta bentuk tertentu. Yang dimaksudkan dengan syarat tertentu itu ialah terdapat beberapa faktor yang membolehkan penggunaan fasakh, antaranya fasakh kerana ketidakmampuan suami untuk memberi nafkah. Hal ini menjelaskan bahawa asas utama hukum fasakh ialah seorang isteri merasa terkilan dengan seorang suami dalam perkahwinannya kerana dia tidak mendapatkan hak yang telah ditentukan syarak sebagai isteri. Akhir sekali adalah lafaz taklid. Seorang isteri boleh mendapat perceraian menurut syarat surat pengakuan taklid yang dibuat selepas berkahwin yang telah memohon kepada mahkamah untuk menetapkan perceraian. Lazimnya lafaz taklid ini dilafazkan pada waktu selepas akad nikah oleh suami. Isu nafkah ini juga berkait rapat dengan perceraian secara taklid. Hal ini kerana fakta yang ditimbulkan adalah sama ada jatuhnya talak atau berlaku perceraian akibat suami yang meninggalkan isterinya tanpa nafkah
bulan. Jika berlaku isu yang dilafazkan di dalam taklid tersebut, kemudian isteri mengadu di hadapan mahkamah, hakim mahkamah syariah, dan aduan isteri itu berjaya dibuktikan dan mahkamah berpuasati adanya pelanggaran syarat taklid itu, maka mahkamah boleh mensabitkan jatuhnya talak. Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 138 yang bermaksud, dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul dari suaminya nusyuz, kebencian atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi mereka suami isteri membuat perdamaian di antara mereka berdua secara yang sebaik-baiknya, kerana perdamaian itu lebih baik bagi mereka daripada bercerai-berai. Sedangkan sifat bakhil, kedekut, tidak suka memberi atau bertolak ansur itu memang tabiat menjadi yang ada pada manusia. Dan jika kamu berlaku baik dalam pergaulan dan mencegah diri daripada melakukan kezaliman, maka sesungguhnya Allah Maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sarah Marcella binti Zaini. Pembentangan diteruskan dengan akta yang berkaitan bagi penuntutan hak isteri dalam isu pasangan tidak menunaikan tanggungjawab nafkah. Peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam membolehkan isteri menuntut tunggakan nafkah daripada suami di Mahkamah Syariah. Merujuk kepada Akta 303, Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, Mahkamah boleh memerintahkan seorang lelaki membayar nafkah kepada isteri ataupun bekas isterinya. Seksyen 59 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 menyatakan bahawa Seksyen 59 kuasa mahkamah memerintahkan nafkah bagi isteri dan efek nusyuz. 1. Tertakluk kepada hukum syarak, mahkamah boleh memerintahkan seorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya. Kedua, tertakluk kepada hukum syarak dan pengesahan mahkamah, seorang isteri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia nusyuz atau enggan dengan tidak berpatutan menurut kemahuan atau perintah sah suaminya, iaitu antara lain A. Apabila dia menjauhkan dirinya dari suaminya, B. Apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemahuan suaminya, C. Apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah atau tempat lain tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut hukum syarak. 3. Selepas sahaja isteri itu bertaubat dan menurut kemahuan dan perintah sah suaminya, maka isteri itu tidaklah lagi nusyuz. Akta seterusnya diambil daripada Seksyen 69 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, iaitu menuntut tunggakan nafkah. 1. Tunggakan nafkah yang tanpa jaminan boleh dituntut sebagai suatu hutang daripada pihak yang mungkir itu, dan jika tunggakan itu terkumpul, kena dibayar sebelum suatu perintah penerimaan dibuat terhadap pihak yang mungkir itu. Tunggakan itu boleh dibuktikan dalam kebangkrapan, dan jika tunggakan itu terkumpul, kena dibayar sebelum dia mati. Tunggakan itu hendaklah menjadi suatu hutang yang kena dibayar daripada harta pusakanya. Kedua, tunggakan nafkah yang tanpa jaminan yang terkumpul kena dibayar sebelum orang yang berhak kepadanya itu mati, boleh dituntut sebagai suatu hutang oleh wakil diri orang itu di sisi undang-undang orang itu. Terdapat akta lain yang dirujuk oleh mahkamah dalam menyelesaikan isu nafkah. Menurut Akta Enakmen 15 tahun 1992, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1992 Seksyen 130, suami tidak memberikan nafkah yang munasabah kepada isteri atau anak. 1. Jika seorang lelaki tidak memberikan nafkah zahir kepada isterinya tanpa sebab yang munasabah, maka dia melakukan suatu kesalahan. Kedua, seseorang bapa yang tidak memberikan nafkah yang diwajibkan kepada anak di bawah jagaannya adalah melakukan suatu kesalahan. 3. Mahkamah bolehlah memerintahkan supaya suami dan bapa yang disabitkan melakukan kesalahan di bawah subseksyen 1 dan 2 membayar atau melaksanakan apa-apa perintah mahkamah yang berkaitan dengan nafkah seseorang isteri atau anak di bawah jagaannya. 4. Sesiapa yang enggan atau tidak mematuhi perintah mahkamah di bawah subseksyen 3 adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM2,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya denda dan penjara itu. 5. Hukuman yang dikenakan di bawah seksyen ini kecuali direlakan oleh isteri atau anak di bawah jagaannya tidak melupuskan tanggungjawab nafkah semasa atau tertangguh yang mesti dijelaskan kepada isteri atau anak di bawah jagaannya.
Nafkah bukan terdiri daripada nafkah zahir namun mempunyai nafkah batin. Suami juga boleh dikenakan tindakan jika tidak menunaikan nafkah batin. Menurut Akta Enakmen 15 tahun 1992, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1992, Seksyen 131, suami tidak tunai nafkah batin. 1. Seseorang suami yang tidak menunaikan nafkah batin terhadap mana-mana isterinya dalam tempoh yang boleh mempengaruhi isteri melakukan maksiat adalah disifatkan sebagai tidak menunaikan tanggungjawab nafkah batin dan menjadi suatu kesalahan apabila diadukan oleh isteri kepada mahkamah. 2. Seseorang isteri yang membuat aduan mengenai kesalahan suami di bawah subseksyen 1 boleh memohon apa-apa perintah mahkamah yang diharuskan oleh hukum syarak. 3. Sesiapa yang disabitkan bersalah dengan sengaja di bawah subseksyen 1 boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-dua denda dan penjara itu. Bagi suami yang melanggar syarat taklid, terdapat akta yang boleh mensabitkan kesalahan mereka di bawah Akta Enakmen 15 tahun 1992, Undang-Undang Keluarga Islam 1992. Isteri yang ditinggalkan tanpa nafkah perlu merujuk mahkamah syariah bagi mengenal pasti kedudukan syarat taklid tersebut berdasarkan situasi semasa. Menurut Akta Enakmen 15 tahun 1992, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1992, Seksyen 50, perceraian di bawah taklid atau janji. 1. Seorang perempuan yang bersuami boleh jika berhak mendapat penceraian menurut syarat-syarat surat pelakuan talak yang dibuat selepas berkahwin, memohon kepada mahkamah untuk menetapkan bahawa penceraian yang sedemikian telah berlaku. 2. Mahkamah hendaklah memeriksa dan membuat penyiasatan kepada kesalahan penceraian itu dan boleh jika berpuas hati bahawa penceraian itu sah di sisi hukum syarak, mengesah dan merekod penceraian itu dan mengirim satu salinan diperakui rekod itu kepada pendaftar tertentu dan kepada ketua pendaftar untuk pendaftaran. Secara kesimpulannya, hak wanita merangkumi sebelum, semasa perkahwinan dan selepas perpisahan. Para isteri perlu memperkasakan hak mereka dalam mendapatkan nafkah serta memperoleh kefahaman yang mendalam berkenaan tugas seorang isteri. Hukum menunaikan hak ataupun nafkah yang digariskan syarak mampu menjamin kemaslahatan isteri dalam menuntut hak mereka. Para suami wajib menunaikan nafkah zahir dan batin ke atas isteri dengan semampu yang mungkin. Perbincangan dua hala diperlukan untuk memperbaiki kehilafan pasangan suami isteri dalam isu tunggakan nafkah. Hal ini demi memastikan hak dan kebajikan isteri terbela, seterusnya membawa kepada keharmonian rumah tangga. Seterusnya, berdasarkan kepada hadis Abdullah ibnu Amru, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, maksudnya, sesungguhnya untuk Tuhan kamu terdapatnya hak, dan untuk badan kamu terdapatnya hak, dan untuk keluarga kamu terdapatnya hak, dan untuk isteri kamu terdapatnya hak, dan berikanlah setiap hak itu haknya. Riwayat Al-Bukhari nombor 139. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.